Salam sejahtera rakan-rakan guru. PowerPoint kedua, saya ingin berkongsikan tentang perancangan peringkat awal dalam kajian tindakan. Okay. Ini merupakan format laporan yang saya paparkan semasa PowerPoint yang pertama, iaitu dari tajuk sampai ke lampiran. Kalau dari tajuk hingga pelaksanaan kajian, ini berada dalam kertas cadangan. Dan pelaksanaan kajian di dalam kertas cadangan kita guna perancangan, sebab semua adalah rancangan. Dan rakan-rakan guru perlu ingat, penyediaan kertas cadangan ini tidak boleh terlalu panjang dia punya masa. Ingat kembali yang golongan yang dalam kajian tindakan itu. Okey, walau bagaimanapun, penulisan dalam kertas cadangan boleh diubah sesuai ayatnya untuk format laporan akhir kajian tindakan nanti. Jadi di sini saya ingin mulakan dari pendahuluan sebab abstrak ni adalah ringkasan kepada laporan kajian. Bila kita habiskan perbincangan sampai lampiran, kita baru balik ke perbincangan penulisan abstrak. Okey, pendahuluan atau introductions. Dia memberi gambaran menyeluruh tentang bidang kajian. Jadi di sini dalam introductions ini, pendahuluan ini dia ada konteks. Kita boleh tahu huraian berkaitan dengan penyelidik, mata pelajaran yang diajar, topik yang diajar, dan juga huraian murid, kelas dan sekolah. Yang paling utama adalah refleksi. Jadi di sini dalam pendahuluan, refleksi dia adalah komponen utama. Jadi di sini guru akan menghuraikan pengalaman PDP yang berkaitan dan menilai dan membincangkan kembali amalan PDP dan buat refleksi ke diri berkaitan dengan isi kandungan mata pelajaran, dalam topik, dalam subtopik, isi kandungan pedagogi dan pengalaman sebenar diri sendiri. Jadi kaedah refleksi, guru boleh cuba guna contoh-contoh seperti di bawah sini. Analisis audio video, jadi itu adalah rakaman dan rakaman guru semasa PDP. Dan guru boleh rakam dia sendiri ataupun dengan bantuan guru lain. Kalau boleh kita cuba elakkan minta pelajar untuk buat rakaman. Analisis dokumen boleh diary pelajar ke ataupun laporan dari pelajar ke, ujian ke, laporan ujian ke. Okey, perbincangan dengan rakan setugas PLC, peer learning, peer coaching, melibatkan diri dalam penulisan jurnal bagi berkongsi idea dan bertukar-tukar fikiran. Di sini guru boleh dapat maklumat informasi, maklumat yang terkini berkaitan dengan ataupun isu-isu terkini. Jadi ataupun menggunakan artikel terkini berkaitan isu-isu pendidikan. Guru buat pembacaan untuk mendapatkan isu-isu pendidikan yang terkini. Okey, ini adalah contoh refleksi dari petikan yang saya ambil lah. Okey, ini bla bla bla. Dia sebenarnya kita tak perlu panjang sangat. Dia punya begitu panjang sangat lah. Dia tak ada syarat. Okey, yang penting refleksi ni kita nak tahu apakah masalah dalam kelas saya dan apakah masalah yang guru hadapi ataupun mungkin dari segi pedagogi guru tidak berapa sesuai dan mengapa ia berlaku. Jadi guru mesti buat refleksi kenapa masalah ni berlaku. Jadi di sini tengok
membuat analisis situasi serta menjelaskan isu, fenomena atau masalah pedagogi. Jadi ini dia berimbas kembali, maksudnya dia buat refleksi. Jadi dia refleksi terhadap situasi ataupun isu. Dan lepas tu dia menganalisis kefahaman kediri terhadap isu dia. Dan last kali adalah menentukan isu ataupun bidang keprihatinan. Jadi kejadian ini berlaku kerana bla 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 bla. Jadi ini adalah penerangan kepada mengapa dia berlaku. Dan refleksi boleh dilakukan ke atas seperti yang saya bagi tahu, pengalaman atau aktiviti yang dilalui oleh diri sendiri atau murid, PDP, kemahiran, persekitaran pembelajaran dan sebagainya. Okay. Dan mana-mana yang berkaitan dengan PDP ataupun pengurusan kelas ataupun sekolah. Terdapat 3 komponen dalam fokus kajian. Dan fokus kajian ini, bila selepas kita buat refleksi, jadi kita perlu distillate, jadi lebih fokus masalah itu. Jadi kita perlu pilih fokus kajian untuk kajian tindakan kali ini. Mungkin dalam refleksi dia terdapat beberapa masalah dan kita perlu pilih fokus kajian kita pada kali ini. Ataupun antara masalah-masalah kecil itu boleh digabung jadi masalah utama dan dia akan dijadikan fokus kajian untuk kajian kali ini. Dan kita perlu buat pengumpulan data awal untuk menyokong fokus kajian kita. Ini boleh dapat dari refleksi. Okay. Contohnya melalui ujian semester 1 ke ataupun menurut komen dari pelajar dan sebagainya. Okay, jadi ini adalah data awal. Dan lepas kita kumpul, jadi kita perlu come up with the tindakan. Okay, jadi di sini kita tengok fokus kajian, mengenal pasti dan menghuraikan fokus kajian. Okay, bla bla bla. Menilai kebolehtakbiran, maksudnya kita boleh menangani masalah ini. Dan menilai kepentingan, dia memang pentinglah untuk sekolah, kelas dan murid. Menilai kebolehgunaan, okay, bla 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 sini. Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan amat jelas. Uraikan cara pengurusan data awal dan membuktikan masalah isu secara terperinci dan menyertakan dokumen berkaitan dengan masalah ini daripada pengumpulan data awal. Dan data awal ini tengok seperti ujian diagnostik yang saya bagi tahu, temu buah ataupun komen, okay. Buku latihan ini analisis dokumen yang tadi kaedah refleksi. Rekod pencapaian dan seumpamanya yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Menunjuk keprihatinan untuk menyelesaikan isu tersebut. Okay, tindakan. Huraikan model penyelidikan tindakan. Memperincikan bahan atau sistem yang digunakan sebagai tindakan. Okay, contohnya, nak guna games ke, okay. Menghuraikan proses menggunakan bahan, memperincikan teori, bla bla bla. Ini merupakan tindakan, tapi ini dia lebih ringkas. Okay, ulasan literature review yang berkaitan dengan masalah isu perlu menggunakan sistem APA terkini. Sebab di sini guru perlu kaitkan ulasan literatur yang relevan ataupun sorotan literatur yang berkaitan dengan tindakan nanti. Contohnya, kalau kamu pilih main peranan, role play, jadi kamu boleh cari maklumat artikel yang orang lain sudah tulis. Jadi dari sana kita boleh buat penulisan berkaitan dengan contohnya dia kata role play sesuai untuk diguna untuk mengatasi masalah sekian-sekian. Dan segalanya mesti menggunakan sistem APA terkini.
Okey, ini merupakan fokus kajian. Contohlah, contoh fokus kajian. Okey. First, pemilihan fokus kajian dia fokus kepada writing skill. Dan tindakan dia akan guna kaedah litterbook. Dan pengumpulan data awal dia berdasarkan dapatan tinjauan awal maksud dari refleksi. Okey. Didapati bahawa belajar tidak boleh membuaya bla bla. Nah, ini akan memberi kesan negatif kepada pelajar tersebut dan sebagainya. Okey, lepas fokus kajian, kita perlu ada objektif kajian. Objektif kajian ini adalah berkaitan dengan tindakan yang kita akan guna dan dia mesti boleh diukur. Saya rasa objektif kajian ini tak ada masalah bagi guru. Sebab ini lebih kepada learning outcome kita yang selalu tulis dalam buku rekod. Okey, objektif kajiannya boleh terdiri daripada objektif umum dan objektif khusus. Ataupun kita kata primary objective, secondary objective. Okey. Dan kalau ada objektif umum dan objektif khusus, jadi objektif khusus perlulah yang boleh diukur ataupun dinilai. Kita tak boleh guna memahami sebab ini tidak boleh diukur. Hanya kita boleh guna murid boleh menjawab dan sekian. Okey, contoh objektif kajian. Okey, ini saya sepintas lalus sebab saya rasa cikgu memang tahu bagaimana nak tulis objektif kajian tersebut. Okey, jadi umum kajian ini adalah untuk mempertingkatkan berat. Jadi mempertingkat macam bagaimana nak ukur mempertingkatkan kemahiran melukis graf. Jadi objektif khususnya contohnya murid pelajar dapat melukis spasi dengan betul, memilih jenis graf yang sesuai and so on. Okey, ini bersama bla bla bla. Okey, soalan kajian dan contoh. Lepas objektif kajian, kita ada soalan kajian. Kadang-kadang kajian tindakan dia ada laporan dia tak ada soalan kajian. Okey. Ini bukan satu compulsory lah, tak wajib lah. Okey, dan juga bergantung kepada format penerbit tersebut. Okey, soalan kajian mesti relevan dengan objektif kajian. Okey, contoh soalan kajian dia bagaimanakah bla 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 melukis graf dengan menggunakan kaedah kacau pengajaran amal, bukan kaci ya. Bagaimanakah guru meningkatkan keyakinan bla 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 bla. Jadi di sini nampak dia ada dia punya fokus kajian. Okey, dan dengan tindakan, apakah tindakan yang guna? Okey. Perkataan keberkesanan, effectiveness, perbezaan, difference, perhubungan, relationship, hubung kait, correlations adalah tidak sesuai bagi kajian tindakan sebab ini lebih kepada conventional research. Dan dalam kajian tindakan tiada hipotesis. Tiada hipotesis. Okay, peserta kajian. Lepas objektif kajian, kita perlu tentukan peserta kajian kita. Jadi, kita boleh memeliharkan ciri-ciri peserta kajian secara terperinci. Contohnya, bilangan berapa orang peserta kita perlu libatkan. Jantina, berapa orang lelaki, berapa orang pelajar perempuan. Lokasi sekolah ataupun bandar, luar bandar. Nama peserta. Okey, nama peserta ini, nama peserta sekolah dan kelas. Kalau laporan ini hanya untuk simpanan sekolah sahaja, bagi saya tidak ada masalah untuk kita letak nama. Okey. Tapi kalau untuk tujuan penerbitan, jadi nama peserta kita perlu guna pelajar A, pelajar B, pelajar C, and so on. Jadi sekolah kita boleh guna sekolah P ataupun sekolah A di
mungkin bandar ataupun luar bandar. Okay. Kelas ini kalau mungkin kelas sains, okay, kelas kemanusiaan, kelas perakaunan dan sebagainya. Okay, ini untuk tujuan penerbitan. Sebab kalau untuk tujuan dokumentasi dalam sekolah, kalau kita tak tulis nama peserta, buat apa kita dapat kajian tindakan? Sebab kajian tindakan itu adalah untuk membantu pelajar ataupun peserta yang ada masalah. Kalau kita tak ada nama peserta tersebut, mungkin guru akan confuse siapakah peserta A, siapakah peserta ataupun siapakah pelajar A, siapakah pelajar B. Dan mungkin guru perlu rujuk kepada rujukan lain atau lampiran lain. Jadi untuk tujuan penerbitan, jadi kita akan tidak menggunakan nama sebenar. Okay. Prestasi akademik, ciri-ciri khusus kelas dan individu yang dikaji. Jadi ini adalah kumpulan sasaran atau peserta kajian. Dan pendidik perlu mematuhi etika penyelidikan. Yang seperti yang tadi saya kata, nama peserta dan nanti di bahagian dapatan kajian, jadi perlu data itu perlu betul, kita boleh ubah. Okay, bilangan peserta kajian haruslah sesuai dengan isu dan fokus kajian. Okay, yang tadi di PowerPoint pertama kita sudah ada bincang sikit. Okay, perkataan yang sesuai digunakan bagi mewakilkan kumpulan sasaran ialah peserta kajian ataupun murid ataupun pelajar. Elakkan daripada menggunakan perkataan sampel dan responden. Ini bergantung kepada apa dia? Format seminar lah. Okay. Sebab di Malaysia mereka kata pelajar tak boleh guna sampel responden macam tu. Dia kata tidak hormat kepada peserta. Okay. Bagi saya tak ada masalah. Okay. Contoh peserta kajian, okay. Kumpulan sasaran terdiri daripada kumpulan sasaran dalam kajian tindakan ini terdiri daripada 28 orang pelajar AK3. Okay. Jadi ini bilangan dia. Ini sasaran dia kelas. Okay, jadi dia ada justifikasi. Justifikasi adalah kenapa kamu pilih 28 orang. Mungkin dalam refleksi, kamu sudah kata ada 10 orang pelajar menghadapi masalah ini. Tapi bila kita tulis peserta kajian, tiba-tiba tulis 28 orang pelajar. Jadi kita perlu memberi justifikasi. Saya mengambil keputusan bla-bla-bla, okay, agar semua pelajar kelas ini mendapat faedah. Okay. Kerana kaedah kacau ini boleh meningkat dan memantapkan kemahiran melukis graf pelajar. Okay. Kalau guru pilih contoh 3 orang, kalau 3 orang sahaja, kamu tulis 3 orang. Kenapa? Kamu bagi justifikasi. Sebab hanya 3 orang sahaja yang menghadapi masalah ini. Jadi yang lain 25 orang, mereka tak ada masalah. Jadi tak akan kita demi 3 orang ini, kita di 25 orang itu mengulangkan apa dia mungkin kemahiran itu adalah kemahiran yang asas. Okey, kesimpulannya bagi lesson ini adalah perancangan peringkat awal ini mengesahkan guru mengenai pasti masalah iaitu refleksi dan tinjauan awal. Okay, ini refleksi masalah. Daripada dapatan refleksi, kita akan tentukan fokus kajian. Jadi dari fokus kajian, dia akan kita boleh dapat menulis objektif kajian dan soalan kajian. Dan dari sini kita boleh tentukan peserta kajian yang kita nak. Okay. Sama ada beberapa orang sahaja ataupun satu kelas. Okay. Ini adalah PowerPoint yang kedua. PowerPoint ketiga kita akan membincangkan perancangan pelaksanaan kajian tindakan. Okay. Itu saja. Kita jumpa lagi